Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So jadi inilah rupa-rupanya penyebab atau sebab kenapa lebay-lebay dan juga geng bersatu ini menunggang isu buku Hanayo. Jadi sahabat semua, apakah sebab itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Jadi rupanya inilah sebab pembangkang bersungguh-sungguh untuk mainkan kembali isu buku Hanayo selepas 10 tahun, selepas 18 kali diterbitkan semula, diterbitkan maksudnya di print sahabat semua. Tidak pernah pun diharamkan oleh Kementerian KDN ketika diterbitkan awalnya pada tahun 2000 1 hari bulan Januari 2014, dan ketika itu diterbitkan, dan ketika itu jugalah beberapa pimpinan PAS yang berada di Kerajaan Selangor, YB Hana sebagai speaker, tidak pun mereka menyuarakan kebimbangan seperti mana yang mereka lakukan hari ini. Dan Menteri KDN dalam Kerajaan Barisan Nasional tidak pun mengharamkan buku Becoming Hana ini. Dan seterusnya buku Kerajaan Pakatan Harapan tidak juga mengharamkan. Dan seterusnya Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional tidak juga mereka mengharamkan buku Becoming Hana ini. Dan kenapa hari ini tiba-tiba sahaja mereka mula menunggang isu ini sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan daripada seorang penulis yang membuat ulasan berkaitan dengan perkara ini. Jadi pembangkang dilihat beria-ria untuk memainkan kembali isu buku Menteri Belia dan Sukan, yaitu YB Hanayo yang berjudul Becoming Hana of Personal Journey, dengan penganjuran Himpunan Bangkit Umma esok. Perhimpunan yang akan diadakan di Mas Jamik, Kampung Baru di Kuala Lumpur selepas solat Jumat itu diwar-warkan sebagai membantah tindakan pihak-pihak yang mengganggu-gugat keharmonian umat Islam di negara ini. Seorang TikTokers, Harun Muhammad Shah, berpendapat sikap pembangkang yang bersungguh-sungguh mencanangkan isu buku Hanayo kerana mereka mau menghimpunkan seramai 1 juta peserta. Bayangkan, katanya, kalau tak dapat target, malulah pembangkang. Jadi itulah sebabnya pembangkang spa isuan YB Hanayo buat macam isu baru sambil membawa naratif Islam terancam, hasut rakyat turut pada perhimpunan itu, katanya. Beliau juga mengingatkan sikap pembangkang semasa 22 bulan mentadbir Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Pembangkang hasut rakyat fitnah dalam masjid, kononnya aset tabung haji nak dijual kepada bukan Muslim. Bantah Aisyah tuduh Menteri Agama ketika itu sokong LGBT dan sebagainya. Adakah semua itu berlaku? Soalnya lagi, tak berlaku sahabat semua. Macam itulah yang berlaku sekarang ini, tegasnya. Sumbangan itu harus menasihatkan orang ramai. Malah Menteri menyedari hasutan fitnah berbau perkara sensitif seperti kaum agama dan raja-raja. Kalau tercerdik, mudahlah termakan hasutan fitnah 3R yang dibuat oleh geng-geng kaki pon fitnah, penghasut daripada penyokong, pentaksub kepada PAS ini. Jadi itulah penyebabnya mereka menunggang isu ini supaya lebih ramai yang mahu untuk menyertai. Kalau tidak, malulah mereka. Kononnya himpunan bangkit, tapi hanya mereka saja, seperti Sok sendiri dan sebagainya. Dan sehingga itu kita boleh nampak bagaimana mereka begitu terdesak sekali untuk memainkan isu ini. Termasuklah pemimpin-pemimpin daripada PAS dan juga Bersatu menggesa YB Hanayo kononnya letak jawatan kerana melanggar perlembagaan, kononnya kerana mahu mengkristiankan negara ini, dan kerana kononnya dia mengaku sebagai duta Tuhan. Dia mengaku duta Tuhan itu pada pandangan saya bagi agama dan kepercayaan dia. Dia menganggap dia sebagai duta Tuhan kepada Tuhan dia, kepada agama dia dan kepercayaan dia. Jadi apa kaitannya? Itu yang agak muskil kita dibuat oleh penunggang-penunggang ini, sahabat semua. Dan satu perkara lagi sebelum saya akhiri, di saat pemimpin-pemimpin PAS ini sibuk bermain politik, menunggang isu buku Hanayo ini, menunggang isu-isu kononnya Islam terancam,
kononnya negara kita mau dikristenkan, tetapi di kawasan mereka pula seperti mana yang ada di Kelantan, ya 9 jajahan di Kelantan dijangka banjir lagi Sabtu ini selama 3 hari. Benda-benda seperti ini pula tidak pula ya mereka hebohkan untuk memberikan bantuan, membantu mereka yang terkesan menjadi mangsa banjir dan sebagainya. Tetapi sibuk ya dengan perkara-perkara yang populis ya untuk menarik sokongan, untuk menghasut. Dan bagi saya, pada pandangan saya, sedikit sebanyak apa yang mereka lakukan ini boleh mengganggu-gugat keharmonian kaum di dalam negara kita. Jadi 9 jajahan di Kelantan kemungkinan dilanda banjir sekali lagi selama 3 hari berturut-turut. Bermula Sabtu ini. Dan itu adalah maklum Jabatan Pengairan dan juga Saliran. Dalam satu haiban di Facebook malam tadi, GPS menyenarai 9 jajahan yang terkesan membabitkan daerah Tumpat Pasir Mas, daerah Pasir Mas. Tapi ahli parlimennya sibuk untuk menebuk atap mau tumbangkan kerajaan. Kota Baru sibuk pula untuk mencari dana untuk membayar saman fitnah Ustazah Siti Mastura. Pasir Putih, Bacok, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai dan Jelip. Di Tumpat ia dijangka membabitkan lembangan Sungai Golok, lembangan Sungai Kelantan dan lembangan Sungai Pangkalan Nangka. Jajahan Pasir Mas pula melibatkan lembangan Sungai Golok dan lembangan Sungai Kelantan. Jajahan Kota Baru, lembaga Sungai Kelantan, lembangan Sungai Pangkalan Datu dan lembangan Sungai Semerak. Jajahan Pasir Putih, lembangan Sungai Kelantan dan lembangan Sungai Semerak. Itu antara tempat-tempat ya. Jadi sementara itu di GPS dia berkata pihaknya akan membuat pemantauan secara berterusan dan akan mengemas kini hebaan amaran banjir sekiranya hujan yang signifikan terus berlaku di lembangan sungai ini. Banjir yang diramal boleh berlaku lebih awal atau lewat dari tarikh jangkaan semua agensi pengurusan bencana serta penduduk setempat terutama di kawasan berisiko banjir diminta berwaspada dan peka dengan arahan berkuasa ujarnya. Dan maklumat dan amaran semasa boleh didapati menerusi laman publicinfobanjir.water.gov.my ataupun Facebook Public Info Banjir. Jadi kesianlah rakyat Kelantan ini di saat banjir dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin PAS, lebay-lebay PAS, ahli-ahli parlimen di kawasan masing-masing sibuk pula bermain politik, sibuk pula menunggang isu buku hana ini dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya sahabat semua, betapa kesiannya ya rakyat Kelantan ini dengan adanya pemimpin-pemimpin seperti yang ada di dalam parti PAS ini sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.